Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu pada hari ke-49 live kuliah duha Ustaz Syaril Long, hari ke-49 dan dah 49 tajuk. Ada yang tanya berapa tajuk Ustaz ada? Adalah dekat 1000. Kan? Nah, tajuk dia ada tajuk baru sedap. Kita cakap ikut tajuk, poin-poin ayat mungkin ada persamaan. Nah, jadi sebelum saya memulakan kuliah duha, kita sama-sama renung seketika. Satu puisi agaknya. Dakwah itu suatu amalan yang dituntut. Tiada rasa kepenatan, namun pahalanya berpanjangan. Dunia ini lokasi untuk kita beribadah, bukan lokasi untuk kita berehat. Solat adalah ibadah untuk kita rehat. Bila solat hilang, segala resah, risau dan penat. Jadi sebab tu saya pernah sebut sebelum ni, saya pernah mention bahawasanya hubungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan pencipta alam ini jangan sesekali diputuskan. Yakin dan percayalah, melalui solat insya-Allah jiwa kita tenang, walaupun mungkin kita tak khusyuk. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah. Allah tidak memberati kamu. Makna sesuatu yang kamu tidak ada keupayaan. Soal khusyuk ni bukan mudah. Ya? Jangan kata tuan-tuan, mungkin tuan-tuan khusyuk, saya yang penceramah ni tak khusyuk. Tapi saya berpegang dengan ayat tadi. Ya? Ada ayat lain yang menyokong dalam suratul Hajj ayat 78. Kami tidak menjadikan agama kamu ini makna satu pressure, tekanan bagi kamu. Tidak. Jadi marilah kita sama-sama menjaga solat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya saya sebelum saya memulakan ada satu soalan semalam saya tak sempat nak jawab. Yang mana boleh jawab, yang tak boleh jawab. Ada seorang, saya tak ingat apa nama dia, saya harap-harap dia dengarlah hari ni. Dia masih confused tentang solat tarawih dan witir. Okey. Saya bercakap pelan-pelan, dengar baik-baik. Selepas kita solat ba'diyah Isya, mula-mula fardu Isya, kemudian ba'diyah Isya, kemudian kita buat tarawih. Ada sebahagian kita selepas tarawih dia terus sambung dengan witir 3 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 1 saat bagi salam. Jadi makna selepas tarawih diikuti dengan witir. Sesiapa yang buat sedemikian, pagi besok tak ada witir dah. Yang ada hanya tahajud. Nak solat tahajud ni syarat je tidur dulu. Semalam dah kita buat tarawih, selepas tarawih kita terus dengan solat witir 3 rakaat. Pagi besok sama ada kita nak makan dulu ataupun nak solat tahajud dulu, itu pilihan. Tapi jangan terlalu awal bangun.
Jadi maknanya, kalau kita nak yang terbaik, selepas tarawih kita tangguh dulu. 8 rakaat doa, okey. Pergi makan ke, pergi tidur ke, terpulang lah. Pagi besok bangun, sama ada selepas sahur ataupun sebelum sahur, kita tahajud dulu 2 rakaat. Dan ingat, solat sunat tahajud tak ada had, tetapi kena buat 2 rakaat dan bagi salam. Mungkin 4 rakaat, mungkin 6 rakaat, mungkin 8, mungkin 10, mungkin 12, terpulang. Jadi siapa yang nak yang terbaik, dia tahajud dulu, kemudian dia akhiri qiyamulailnya dengan solat witir 3 rakaat. Dia faham tak? Sebab ada sahabat ni dia agak confused. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah, kalau selepas solat tarawih kita terus dengan witir 3 rakaat, pada pagi besok, sama ada sebelum sahur atau selepas sahur, kita hanya tahajud sahaja. Sebab dalam hadis disebut tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Kalau kita sekadar tarawih saja, pagi besok kita bangun, sama ada kita sahur dulu atau selepas sahur, kita tahajud 2 rakaat, kita sudahi dengan witir 3 rakaat. Harap-harap insya-Allah jelaslah. Jangan confuse. Benda ni simple saja. Itu 2 kaedah. Yang witir siap-siap tu amalan Saidina Abu Bakar. Yang witir selepas tahajud pagi besok amalan Umar. Kalau nak selamat, berwitirlah seperti Abu Bakar. Kalau nak yang terbaik, ganjaran pahalanya insya-Allah, makna witir kita tangguh dulu selepas tarawih, kita tidur, pagi besok bangun solat tahajud, selepas tahajud kita witir. Witir makna ganjil, paling sikit 1 rakaat. Kalau kita kesuntukan waktu, tak sempat nak sahur dah, 2 tahajud, 1 witir dah, boleh? Sebanyak-banyak 11, lazimnya 3. Boleh lah? InsyaAllah. Baik, hari ni kita nak ringkas ya, sebab petang ni saya ada lagi satu live dengan seorang pengurus pusat pengajian Islam di Kota Raja, Ipoh, 3:30 petang. Tajuknya kepentingan daulah Islam. Apa maksudnya? Kepentingan, makna kewajipan kita untuk mewujudkan sebuah negara Islam. Daulah ni kerajaan lah. Baik, itu 3:30 petang. Jadi habis ni saya balik nak kena take a nap, tidur sekejap. Sebab saya dah biasa tidur pukul 2 sampai pukul 3.45. Jadi 3:30, kalau saya terus tak tidur, memang confirm saya tak akan steady, kerana terlalu letih. Sebab saya tak tidur selepas subuh. Alhamdulillah. Baik. Jadi pada pagi ini perbahasannya ialah peristiwa agung di bulan Ramadan Al-Mubarak. Boleh? Saya nak mention, saya nak sentuh 3 aja. Saya ingin memulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, di bulan Ramadan, kata Allah, Al-Quran yang mulia itu diturunkan sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia, bukan untuk Arab semata-mata, bukan untuk orang Melayu sahaja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Ia menjadi petunjuk pada seluruh umat manusia, dan petunjuk itu ataupun dan keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu
menjadi pembeza. Maksudnya, apabila kita telah bukan sekadar terjemah, kita mentafsir, menghuraikan ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah orang yang mendengar dia mampu membeza. Al-Quran bukan untuk diterjemah saja, tetapi menjadi kewajipan diperjelaskan. Jadi jelas berdasarkan Al-Baqarah 185, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita dah sentuh tempoh hari sikit, kita ambil sikit-sikit je semua benda ni. Sebahagian dah kita sentuh dalam ceramah sebelum ni. Baik. Kemudian apa yang kita perlu fahami, kenapa manusia itu memerlukan satu panduan yang lengkap? Kita ni sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin dalam juzuk amma. Sesungguhnya kami mencipta manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi apa perlu kepada satu panduan, petunjuk? Kita jawab dengan firman Allah. Betapa bodohnya soalan golongan Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran suratul Isra surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Inilah jawapan bukan untuk Yahudi sahaja, untuk Melayu di Malaysia dan untuk Arab di negara Arab. Dan apabila ditanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh, siapa boleh tahu hakikat roh? Saya boleh masih berpidato, menyampaikan live kuliah duha kerana roh saya masih bersama-sama dengan saya. Dan apabila ditanya pada engkau Muhammad tentang roh, katakanlah kepada mereka Yahudi yang bodoh ni, roh adalah urusan Tuhanku. Satu, Allah saja mengetahui. Kita dapat tahu sebab apa? Sebab kita melihat, kita mendengar, kita dapat pegang, kita dapat rasa, kita dapat cium. Tetapi roh, siapa tahu? Pernah lihat ke roh? Di mana? Bagaimana bentuk roh? Sebab itu Allah kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu jawab kepada Yahudi, urusan roh ini urusan Tuhanku, dan Tuhanku tidak mengurniakan ilmu pengetahuan baik kepada kamu Yahudi ataupun kepada aku, pada seluruh umat manusia, kecuali sedikit. Yang kita tahu tu pun kerana Allah ajar. Sebab itu manusia memerlukan satu garis panduan yang lengkap. Mana dalil untuk menyatakan siapa yang ikut Quran as-Sunnah, dia bakal mendapat kebahagiaan hidup dunia akhirat? Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 52, muka surat 229, tafsir Arab Saudi. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah datangkan Al-Quranul Karim kepada manusia, dan segala penjelasan di dalam Al-Quranul Karim itu berdasarkan ilmu pengetahuan aku, kata Allah. Supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita dengar. Apakah maksud segala penjelasan di dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan kami? Saya dah tanda dah tadi. Maksudnya, atas dasar pengetahuan kami tentang apa yang menjadi kemaslahatan, kebaikan. Maslahah tu kebaikan.
bagi hamba-hamba kami di dunia dan akhirat. Apa maksud? Sesiapa yang sudi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pimpinan atau bimbingan atau petunjuk di dalam kehidupan, dia bakal mendapat kebahagiaan hidup di dunia, kesejahteraan di akhirat. Ikut ini, jangan ragu. Boleh? Tetapi ingat, bila manusia degil, orang Kedah kata ketegang. Bila manusia degil, tidak mau berpandukan kepada Quran, inilah balasan Allah. Saya bukan buat kajian, fikir juga lah. Coronavirus kita tak dengar pun lembu mati, kucing mati. Saya ada kucing, semua kucing pendatang haram daripada Vietnam, Bangladesh, kan? Saya bagi makan setiap pagi. Lepas bagi makan kucing, saya bagi makan pula beruk mak-ye, monyet, monkeys. Dekat satu kawasan tu banyak monkeys. Dah hampir sebulan dah saya bagi dia makan, beli roti gardenia. Sebab selama mana makhluk itu ada nyawa, kita berbuat baik, dalam hadis sahih disebut ada ganjaran di sisi Allah. Sehingga monkeys tu kenal lah saya. Bukan kenal saya je, sampai enjin kereta saya pun dia boleh tahu. Ustaz Syaril dah datang. Tapi dia tak panggil lah Ustaz Syaril, kan? Datang, tunggu. Selagi mana makhluk ciptaan Allah tu bernyawa, buatlah baik. Jadi maknanya, bila saya duk fikir, kenapa coronavirus ni binatang tak kenal? Saya tak dengar pun kata lembu mati 10,000 ekor. Tu Mr. Khinzir. Mr. Khinzir mampus 10,000, 30. Tak dengar pun. Yang meninggal banyak di Europe, Italy pasal yang paling top. Kita di Malaysia ni ada berapa puluh, 100 ke? Mudah-mudahan ya Allah, kau hentikanlah wabak ini. Allah sebut kita degil. Mana Allah sebut Ustaz? Allah suruh kita ikut Quran. Kita baca Quran, amal isi kandungan Quran, tak mau. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 55. Beruk mak-ye tu orang Kedah ya yang faham. Orang Selangor monyet atau kera. Kita beruk mak-ye. Dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu, yang datang dari Tuhanmu. Maknanya menjadi kewajipan kepada umat manusia menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan dalam kehidupan yang sementara di dunia. Sebelum kamu didatangi dengan satu azab, musibah, fitnah, ujian secara mengejut. Kita ingat Wuhan je, kan? Kita duk ingat Wuhan saja. Rupanya coronavirus ni dia attack seluruh dunia. Datang secara mengejut, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Itu pertama, makna di bulan Ramadan Al-Mubarak Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Ya, memang betul. InsyaAllah esok kita bahas ayat tu Ustaz. Ayat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Esok ada insyaAllah. Walaqad adzara'na li jahannam tu ayat tu. Inilah manusia lebih teruk daripada binatang. Ayat insyaAllah Al-A'raf 179. Esok ada bab tu insyaAllah. Esok saya akan bahas tajuk yang agak sensasi lah. Tajuk je lah sensasi. Huraian tak tahulah. Tajuk dia ialah neraka Allah. Berdasarkan ayat Quran, neraka Jahannam, siapa yang akan disumbat ke sana?
neraka jahim, neraka sa'ir. Esok pakat-pakat dengar. Kalau saya umur panjang, kalau tuan-tuan dan perempuan umur pendek, tak dapat dengar. Nak bagi hilang ngantuk, jangan marah. Baik. Itu yang pertama. Di bulan Ramadan Al-Mubarak inilah Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim, panduan yang lengkap berdasarkan ilmu pengetahuan Allah selaku pencipta dan pemilik alam. Faham yang tu lah. Jangan degil sangat. Melayu ni sampai tak nak berubah langsung. Bila cakap Islam, Quran, hadis tak nak dengar. Sebab apa? Kerana dia rasa dia pandai, ego. Kerana dia rasa dia duit banyak. Duit banyak pun mati. Tak ada duit macam saya pun mati. Tapi insyaAllah lambat lagi ke? Kan? Janganlah mati sangat. Ya Allah, tangguh dulu. Bagi peluang nak buat kerja dakwah ni. Saya ingin melihat pada suatu hari nanti Malaysia menjadi sebuah negara Islam, dan orang bukan Islam yang hidup dalam negara kita ketika itu, mereka begitu seronok sekali kehidupan mereka. Itu menjadi impian saya nak tengok juga. Baik. Yang kedua, di bulan Ramadan lah berlakunya perang Badar. Perang Badar. Mana dalil perang Badar? Dalam surah Ali Imran, ayat yang paling mudah untuk diingat, untuk diingati. Apa dia? Ayat 123. Ingat tak? Ayat berapa? 123. Siapa tak ingat, alamat umur pendek. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Ustaz Haddad, kalau bacaan tak betul bagi tahu tak betul lah. Baik, sebab ada ustaz yang tengok ni. Surah ketiga Ali Imran ayat 123 bermula di situ. Kisah perang Badar. Al-Quran, saya terlupa nak beritahu, Allah turunkan Al-Quran 17 Ramadan. Dan ketika itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 41 tahun. Roughly lah. Dan perang Badar berlaku juga 17 Ramadan 2 Hijrah. Syariat puasa, syariat puasa, betul lah. Jadi makna berlakunya perang Badar ni ketika umat Islam sedang berpuasa. Bulan Sya'ban, kalau tak salah saya, kewajipan, perintah supaya menunaikan ibadah puasa. Tetapi bermula di bulan Ramadan. Ini yang disebut Ramadan Al-Mubarak. Banyak keberkatan. Al-Quran diturunkan. Dan perang Badar, perang yang besar ni, yang 70 musyrikin terbunuh. Itu ayat dah. Tentera Islam hanya sekitar 313 orang. Musyrikin dengan kelengkapan perang yang hebat, yang dibiayai, disponsor oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Dia kaya. Mereka bertempur, bertemu di Badar. Agak tak jauh lah daripada kota Mekah. Perang pertama, perang besar. Dan Allah sebut Islam mendapat kemenangan. Dalam perang inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat pada Allah, katanya sehingga nampak ketiak dia. Makna tinggi sungguh. Pengharapannya, ya Allah, kalau Engkau tak tolong kami pada hari ini, nescaya kamu tidak akan disembah lagi. Kami cukup banyak bersabar ketika kami di Mekah. Islam diperlekeh, umat Islam dibunuh dan sebagainya. Tetapi kalau hari ini kau tak bantu kami, nescaya kamu tidak akan disembah lagi. Ini cerita Allah sebut. Dan sesungguhnya kami ni makna Allah, telah memberi pertolongan pada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar,
ketika itu kamu lemah. Nah. Kamu lemah. Kenapa? Kerana bilangan tentera Islam berbanding dengan kafir musyrik lebih ramai. Kita 313, dia orang 1000. Seorang nak lawan 3. Saya tak apa, 10 lawan seorang dengan saya pun insya-Allah saya boleh lanyak apa? Black belt. Tali pinggang hitam. Tali pinggang je hitam. Kan? Tu cerita dia. Jadi maknanya kami telah memberi pertolongan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badar, di mana ketika itu kamu lemah. Tapi dengan pertolongan Allah, makna Allah datangkan bantuan para malaikat. Mula-mula 3,000, kemudian ditambah lagi sehingga menjadi 5,000. Malaikat, tuan-tuan, malaikat ya kena yakin pertolongan Allah. Itu tentera Allah. Tentera Allah ni macam-macam. Labah-labah. Nah, pasir, semua Allah utus saja, Allah perintah, semua jadi. Asal 3,000 malaikat, ditambah lagi hingga jadi 5,000. Kami telah memberi pertolongan pada kamu wahai Muhammad dalam perang Badar, ketika itu kamu lemah, maka bertakwalah kamu pada Allah. Moga-moga kamu mensyukuri nikmat mendapat pertolongan dan kemenangan ke atas musuh kamu kafir musyrik. Abu Jahal mati dalam perang Badar 17 Ramadan. Selang seminggu Abu Lahab, Abu-abu ni balik awal, termasuk Abu Cimping. Abu Cimping pun mampus lah. Kan? Tu cerita dia. Abu Lahab seminggu selepas kematian Abu Jahal. Kalau mengikut pandangan Dr. Hamka rahimahullahu ta'ala, Abu Lahab ni kemungkinan dia kena sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Dia yang membiayai, yang sponsor musyrikin Mekah dengan kelengkapan yang begitu hebat, canggih, sophisticated. Nak pastikan Islam terkubur. Saya nak beritahu, Islam sampai bila-bila tak akan terkubur. Ayat dan surah mana? Surah At-Taubah. Ayat keberapa? Ayat 32. Kamu buatlah apa pun, Islam tak akan berkubur. Yuridu na'ay yutfi'u nurullahi biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kita semak betul tak? Surah ke-9. Ustaz ada betul tak tahu? Bila ustaz-ustaz ni tengok kita pun nak takut juga. Nanti tak betul lah, ustaz kata cerai. Alhamdulillah betul. Nah, mereka hendak memadami cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tidak menyukainya, melainkan hendak menyempurnakan cahayanya itu biarpun orang-orang kafir tidak menyukai. Dengan mulut, dengan ucapan-ucapan. Dia kata cahaya Tuhan yang hendak mereka padami itu adalah cahaya kebenaran agama Islam. Tak boleh nak padam. Kerana agama Islam ini agama yang Allah redha. Kamu buat macam mana pun sekali, kamu mempelekehkan agama Islam, kamu mempelekehkan pejuang-pejuang Islam, Islam tak akan padam. Saya yakin. Saya dah melihat dah. Pada awal tahun 1985, saya tengok perjuangan Islam di Malaysia yang dibawa oleh PAS. Minta maaf sebut PAS sikit lah, kan? Jatuh bangun. Nah, ada seorang hamba Allah di Selangor, sombong sangat. Jangan sombong. Alah, dia kata PAS tak boleh perintah. Sekarang we are part of the government, federal government. So what are you going to say now? We have 3 ministers and 5 deputy ministers. Saya tak takbur. Ni raya dah dekat dah ni. Selalunya bila raya dekat, kita tukar kapet, tukar curtain, tukar kerusi set, sofa. Kedah dia tukar kerajaan.
Jangan marah, cakap politik. I'm not that excited. Saya relate je. Tukar kerajaan ke, siapa jadi MB ke, perjuangan saya diteruskan. Saya akan terus berdakwah. Saya tak diberi jawatan pun tak ada masalah. Saya lebih suka cara yang sekarang ada ni. Saya bebas, tak terikat dengan mana-mana. Saya bercakap untuk kemenangan Islam. Kamu hina Islam, kamu pesenda agama kami, kita akan jawab. Nah, itu cerita dah. Boleh? Nah. Boleh, cameraman. Cameraman tidur tak cukup, banyak tahajud ataupun dia terkejut. Itu cerita dia. Jadi maknanya, kerana dia sponsor nak pastikan Islam itu terkubur atau dikubur, akhirnya dia sakit jantung 24 Ramadan, seminggu selepas kematian Abu Jahal. Abu Lahab pula balik awal, tukar address ke Batu Dua. Tak payah lawan Islam lah. Jangan lawan Islam. Itu ayat dia, At-Taubah surah ke-9 ayat 32. Sama ada dengan ucapan apa sahaja, Islam tak akan terkubur. Yakin dan percaya. Saya nak tengok, dan saya dah tengok daripada tahun 1985. Kali pertama saya mula memahami perjuangan Islam, yang mana saya mendengar sebuah ceramah, bukan ceramah politik, ceramah pendidikan Islam, oleh siapa yang nama apa? Abdul Hadi Awang. Saya tak berapa kenal. Siapa dia ni? Abdul Hadi Awang. Tuan-tuan kenal tak? Siapa tak kenal, alamat umur pendek. Nah, itu yang menyebabkan saya terpikat dengan ceramah berdasarkan ayat Quran hadis. Lebih kurang macam saya ialah kan, Quran hadis, Quran hadis. Dia kena macam tu. Kalau kita dah utarakan hujah Quran pun tak nak terima, ni memang degil. Orang Kedah kata ketegang, sombong. Tak boleh jadi kerajaan. Ni kalau takdir berlaku lah. Kedah, Terengganu, Kelantan, 3. Aku orang Kedah lah, 02. IC 02. Tapi tak ada rezeki lah. Sebab saya bukan ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau saya mungkin dah jadi Exco Agama Kedah lah. Exco Agama macam ni baru tak cerai. Khutbah Jumaat Power Rangers. Tak cukup Power Rangers, kita bawa Avengers pula. Tu cerita dia. I'm not that excited. Cuma saya doa, ya Allah, supaya sekiranya berlaku, menjadi kenyataan, kerajaan yang baru di negeri Kedah ni wajib kena menunaikan amanah sebaik mungkin. Walaupun saya orang dia, kan? Tapi saya tak kisah. Tak ada masalah. Banyak kerja lagi saya boleh buat. Kita boleh terus berdakwah. Saya tak mau terikat ke mana-mana, insya-Allah. Jadi maknanya, kegagalan Abu Lahab yang ingin sangat melihat Islam berkubur atau dikuburkan, dia yang balik awal. Itu di antara catatan sejarah. 2 Abu, termasuk Abu Jimping. Abu Jimping pun dah mampus dah. Abu Sufyan akhirnya semua tu masuk Islam. Itu lain kali lah, kan? Itu perang Badar. Baik, apa pengajaran dalam perang Badar? Pengajarannya ialah kita jangan merasa lemah. Macam kita dululah. TV kita tak kuasai, radio kita tak kuasai. Asyik ceramah politik, ceramah agama, kita masuk politik. Akhirnya Allah buka ruang. Pendengar-pendengar ni dah mula faham. Dah mula faham tentang pentingnya sebuah negara Islam, kewajipan melaksana syariat Islam. Nah, hari ini kita dah jadi sebahagian dari kerajaan. Dah boleh appear on TV. Tapi saya lah juga tak dijemput. RTM, TV3 tak jemput, tak apalah. Saya ada live hari-hari. Kalau kat RTM ke TV3, saya nak letak syarat. I do it my way. Not your way. Cara saya. Kita berdakwah bagi jelas.
Nah, biar pendengar-pendengar boleh membeza di antara yang hak dengan yang batil. Ni ada dalam kitab ni. Kitab dalam kitab Tafsir Arab Saudi, muka surat 421, surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. Yang dikatakan hikmah itu ialah penjelasan yang tepat. Nah, berdasarkan dalil dan bukti. Keterangan yang ada dalil bukti, baru orang boleh berfikir yang mana jalan lurus, yang mana jalan yang sesat. Bukan kita berdakwah tujuan nak cari populariti, tak payah. Popular tak popular itu semua ketentuan Allah. Nah, yang penting kita tak akan ditanya lagi di akhirat. Syaril Long, kamu dah buat? Dah buat dah. Kan? Walaupun saya tak keluar TV, wahai Tuhanku. Apa pengajaran? Pengajarannya ialah kita jangan merasa lemah. Teruskan perjuangan. Wala tahinu wala tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 139. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu berduka cita. Kamu tinggi di sisi Allah selama mana kamu beriman. Kamu teruskan perjuangan kamu untuk mendaulatkan sebuah negara Islam. Walaupun tak menang, masuk pilihan raya tak menang. Takkan selalu nak kalah. Kesian Liverpool. Baru kalah sekali ya, English Premier League. Nah, jadi season ni null and void, dibatalkan. Tak ada pemenang. Dahlah dia leading 22 poin daripada Manchester City, kan? Di atas pada City. Nah, bola pun tak tahu. Tak usah sembang lah. Semua dia tahu. Apa nama dia ni, striker, siapa manager. Nah. Bukan nak menang selalu. Liverpool kalah juga akhirnya. Sekali. Season ni, tapi season ni dibatalkan kerana coronavirus, sampai pemain bola sepak pun balik awal semua. Islam akan menang juga lambat laun insya-Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Tadi 139, ini 140. 140 kot. Tuan-tuan tengok ni lah. Dan demikianlah kami jadikan hari kemenangan itu, makna kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Saya dah lihat, inilah perjuangan PAS 66 tahun. Kalah menang, jatuh bangun, jatuh, tapi tak pernah cerai. Itu kata istiqamah. Allah nak tunjuk, saya belum meninggal dunia. Kita dapat beberapa negeri, pusat kita sebahagian daripada kerajaan. Syukur pada Allah. Bukan kita ego, bukan kita arrogant. No. Itu bukan style saya. Mana-mana pemerintah, kalau mereka tidak menunaikan tanggungjawab, ya, Allah akan cabut kuasa pemerintahan itu, beri kepada orang lain. Tapi kalau pemerintah itu ikut cara Islam, insya-Allah bakal mendapat pertolongan dan redha Allah. Boleh? Ni semangat ni. Pengajarannya, kita jangan rasa lemah. Golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih besar, lebih sempurna di segi kelengkapan perang. Tapi yang sedikit itu menang dengan pertolongan Allah, akan tolong. Dulu kita ada cerita, mungkin tak cerita kat sini kot, tentera Talut yang dapat mengalahkan tentera Jalut dalam satu peperangan. Tentera Talut tak ramai, termasuk Daud, masa tu belum jadi Nabi, tapi orang yang hebat. Mereka berdoa pada Allah. Mula-mula tu ramai, dah jumpa anak sungai, minum air banyak, dah malas nak pergi dah, tak nak berjuang. Ini kita takut ni. Esok dapat harta, dapat gaji tinggi dan sebagainya, dah tak mau berjuang. Tu cerai. Sebab tu janganlah sangat terhege-hege nak jadi pemimpin. Nah, cukup bahaya ni. Kita belum diuji. Nah, saya pun Allah belum uji dengan kedudukan dan sebagainya. Saya ada syukur lah. Jadi macam ni sampai ke mati. Saya nak ikut jejak langkah insya-Allah almarhum Tuanku Ustaz Ismail Kamus. Sampai ke akhir hayat berdakwah insya-Allah. Nah. Baik. Jadi makna jangan rasa lemah. Ada doa, Rabbana afriq alaina sabra, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Baqarah 250. Itu doa perang. Mohon pada Allah supaya Allah limpahkan kesabaran
Rabbana afrigh 'alaina sabra. Sabbit aqdamana. Teguhkan pendirian kita, jangan goyang, jangan goncang, sekejap kanan sekejap kiri. Boleh ke? Boleh menang ke? Boleh ke? Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami, kata golongan kafir. Sebab tu Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ayat 249, tadi 250. Dan berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih besar jumlahnya dengan izin Allah. Ini perjuangan Islam. Kalau kata esok takdir lah, Kelantan dirampas, perjuangan saya insya-Allah, ya Allah, kau teguhkanlah pendirianku untuk meneruskan agenda memperjuangkan agama Islam sehingga tertegaknya sebuah negara Islam. Kalau aku tak dapat lihat, mudah-mudahan anak cucuku insya-Allah akan dapat mencapai nikmat hidup dalam sebuah negara Islam. Boleh? 40 minit. Ingat nak buat kerja, nak balik tidur ni pukul 3.30 ada lagi. Pengajarannya jangan rasa lemah. Pengajaran yang kedua, mungkin saya tak baca dah ayat ni. Sebab dalam perang Badar ada 5 orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam, solat, tapi enggan berhijrah ke Madinah. Mereka dibawa ke medan perang Badar, lawan Islam, menentang perjuangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbunuh dalam perang Badar tersebut. Mereka ahli neraka. Semayang pun kalau solat tak tinggal, lawan Islam neraka. Dia nak kekal tak kekal kita tak tahulah. An-Nisa 97, tuan-tuan tengok sendiri. Tu orang yang solat, orang yang beriman kerana lawan Islam, walaupun dipaksa, kerana mereka ada ruang untuk berhijrah ke Madinah, mereka enggan, sayang nak tinggal Mekah. Yang kedua saya nak bagi tahu saya lah, hadis riwayat Imam Muslim. Yang tadi yang lawan Islam, yang tak lawan Islam, tak ada cita-cita nak memperjuangkan Islam pun, kalau mati membawa benih munafik, munafik pun tak masuk syurga. Hadis Muslim dalam kitab Bulughul Maram dalam bab jihad, hadis pertama muka surat 727. Bagaimana mereka yang menentang Islam pagi, petang, siang, malam. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. At-Taubah surah ke-9 ayat 63. Yang menentang Allah, menentang Rasul, menentang agama Islam pagi, petang, siang, malam, duk fikir macam mana nak bagi lingkup Islam, nak bagi jahanam umat Islam. Mereka ini Allah sebut, kamu tunggu, kamu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nampak tak? Baik. Itu di antara pengajaran. Ada lagi satu pengajaran. Ya, di dalam perang Badar lah, seorang anak yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia bunuh bapa kandung dia sendiri. Di sini saya nak baca hadis. La yadkhulul jannah qati'un, hadis Bukhari, yang bermaksud tidak akan dapat masuk syurga sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim. Kata Dr. Hamka, apabila berlaku pertembungan akidah harus boleh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu Ubaidah dalam surah Mujadalah surah ke-58 ayat 22. Dia tergamak dan sanggup bunuh bapa kandungnya sendiri, dan Nabi menyenaraikan beliau salah seorang ahli syurga. 10 sahabat, beliau yang ke-10. Jadi jangan duk baca hadis tu kita tak boleh putus silaturahim. Lawan Islam, kamu menentang Islam, bapa dia sendiri pun dia lanyak. Tuan-tuan berani ke bunuh bapa sendiri? Confirm tak berani. Tanya saya, kita serupa. Lemah iman lah tu. Ini iman yang cukup mantap. Baca sendiri Mujadalah ayat yang terakhir, ayat 22 surah ke-58. Akhir sekali di bulan Ramadan, 10 Ramadan 8 Hijrah, Nabi pulang ke bumi Mekah, menakluki kota Mekah. Dari awal lagi, bila Nabi sampai ke satu tempat Jufah ke apa, saya tak pasti Ustaz Adab, cuba cek. Katanya saya dengar lah, Jufah tu di antara tempat
yang boleh kita miqat untuk nak menunaikan umrah. Saya tak pastilah, tapi dengar yang kita tahu Hudaybiyah, Jarra'nah, Tanaim. Yang keempat kata Jufah. Cuba cek kalau betul, tolong bagi tahu. Saya dengar orang katalah, kan. Jadi bila Nabi dah dalam perjalanan nak ke Madinah, sampai kat Jufah tu, dia rasa rindu. Maklumlah jalan kaki berapa hari nak sampai, kan. Kalau naik kuda ke naik unta 9 hari tu. 9 hari 9 malam, 450 km Mekah ke Madinah. Dia terasa rindu. Teringat kampung. Alamak, ni aku pergi buat selama-lamanya. Allah turunkan ayat Quran. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 85. Allah hiburkan hati Nabi. Saya nak straight to the point saja, nak ringkas. Dalam ayat ini Allah beritahu jangan bimbang. Pada suatu hari nanti aku akan bawa kamu pulang ke kampung halaman kamu Mekah, dan kamu ketika itu adalah orang yang menang. Ni ayat dah. Kamu pergi dulu, buat seketika, kamu amal isi kandungan Quran, dan kamu berdakwah menyampaikan kepada umat manusia. Satu hari nanti kamu akan pulang semula ke Mekah, dan ianya berlaku 10 Ramadan 8 Hijrah. Inna fatahna laka fathan mubina. Dalam surah Al-Fatah, surah ke-48 ayat yang pertama. Ada huraian tuan-tuan. Di antaranya, saya ingat saya dah tanda dah kot. Surah Al-Fatah. Tuan-tuan kena dengar yang ni, surah Al-Fatah. Apa semua tak ada ni? Saya dah tanda dah tadi. Yang ni pun boleh lah. Ayat tadi yang saya baca Al-Qasas 85. Dia sebut di sini, sesungguhnya zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu dan mewajibkanmu untuk mengamalkannya akan mengembalikan kamu ke negeri Mekah. Ayat ini isyarat untuk hijrah dari Mekah, kemudian kembali ke sana dalam keadaan menang, mengingat ini termasuk surah Makkiyah. Jadi maknanya cukup jelas. Apa yang Allah janjikan kepada Nabi menjadi kenyataan, maka makna berlakulah pembukaan kota Mekah. Nabi pulang dengan 10,000 tentera, 10 Ramadan apa hijrah, dengan tidak menumpahkan darah langsung. Setitik darah tak ada. Tak berlaku pembunuhan. Bahkan mereka bimbang, mereka takut tengok kekuatan Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini saya nak pesan pada pejuang-pejuang Islam, termasuk diri saya. Apabila Allah buka pintu-pintu kemenangan, kamu akan melihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Tapi kamu jangan syok sangat. Allah ajar. Bila kamu mendapat kemenangan esok, kamu kena buat beberapa perkara. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kamu, memuji Tuhanmu. Puji banyak. Kalau bukan kerana pertolongan Allah, kita tak menang. Ni kalau Kedah berlaku kenyataan, menjadi kenyataan, saya nak bagi tahu awal-awal pada pemimpin baru ni, kamu kena banyak memuji Allah. Yang kedua, kamu nak beristighfar. Mungkin dalam kempen sebelum kamu ambil alih negeri Kedah, kamu ambil alih negara ni, kamu juga ada memfitnah dan sebagainya. Contoh, hak fitnah tu pok-pok tu. Menang kerana fitnah. Tuhan nak tunjuk tak boleh tahan lama. Ni 18 bulan ni nak ambil alih balik. Saya tak kisah, kamu ambil lah alih. Kerja aku sama je. Saya akan meneruskan agenda menyatakan kebenaran, walaupun pahit, walaupun risiko saya terpaksa tanggung, insya-Allah. Kamu kena banyak bertasbih memuji Allah, dan kamu banyak kena beristighfar. Pohon keampunan Allah. Kalau dalam proses kami nak naik menjadi pemimpin ini, ada perkara yang kami silap, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah penerima taubat. Bukan buat kenduri.
Jadi kerajaan sembelih lembu. Kenduri pun syok juga, makan free. Tapi buat yang tu dulu. Tapi kita insya-Allah kita dah lazim dah. Bila kita menang, memang ada orang yang tumbangkan lembu, tetapi kita buat program tahlil, syukur pada Allah. Kita solat hajat. Sebab tu jangan peli kami. Jangan mempersenda-sendakan perjuangan Islam. Kami senantiasa menghubungi Allah, berhubung dengan Allah. Kami bermunajat ramai-ramai di padang. Ada satu ketika hujan lebat, basah kuyup. Kerana kami faham, insya-Allah, walaupun kami ta'alim, tapi kami nak ikut Quran. Apa yang kami faham, yang kami tahu, kami nak amal. Boleh? Hari ni tak ada apa, siapa komen-komen tak ada. Cukuplah, letih dah ni. Saya nak kena balik take a nap. Buang sejam setengah. Pukul saya akan buat live pula, insya-Allah, dengan seorang ustaz daripada Kota Raja, insya-Allah, pada hari ini. Jadi maknanya itulah di antara yang mampu saya bawa pada pagi ini, peristiwa-peristiwa agung yang berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi jangan lupa, insya-Allah, terima kasih pada yang menyumbang, teruslah menyumbang. Betul ke tidak, saya dipahamkan kemungkinan sekolah-sekolah akan terus ditutup sepanjang 2020, hanya akan bermula pengajian seterusnya Januari 2021. Saya duk fikir macam mana nak bayar allowance ni, macam mana ni. Kita pun tak boleh pergi mana. Terima kasih sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada zakat, masuklah. Kalau tak nak bagi semua, bagi part of it, sebahagian bagi tahfiz lain. Kita pekat-pekat bantu. Saya bukan, I'm not a greedy type, and not selfish. Saya pun fikir nasib orang lain. Saya ni mungkin ada orang kenal, alhamdulillah, bolehlah sikit-sikit orang bantu bagian-bagian. Sekolah dah survive hampir 11 tahun dengan pertolongan Allah. Yang kedua, aku dan Al-Quran. Yang ketiga, nak pergi umrah 25 November dengan Bushra Holiday Sdn Bhd. Nanti saya akan bagi tahu kenapa, apakah kelebihan kita pergi dengan Bushra Holiday Sdn Bhd. Saya banyak perkara saya tak tahu je tentang teknikal ni. Mereka dah bagi guideline, insya-Allah kita akan sama-sama dengar. Cuma saya selalu stress pada mana-mana package yang saya pergi, make sure your pengurusan management kena very good. Saya tak nak management kelang kabut, because that is your field, bidang awak. Macam saya, bidang saya bolehlah sikit-sikit Al-Quran. Tuan-tuan boleh tanya ayat, surah berapa, ayat ke berapa yang saya hafal, insya-Allah saya boleh bagi tahu. Tapi kalau bukan bidang kita tak mampu. Jadi saya dah stres kat dia orang, tolong bagi yang terbaik, pengurusan yang baik, perjalanan selesa. Jangan bagi alasan begiam. Itu saya tak boleh terima. Itu memang kerja hampa lama dah. Yang keempat, Top Stevia. Yang kelima, TM Catering. Yang keenam, jangan lupa subscribe. Tak sampai 300 lagi. Subscribe Ustaz Syahrir Long, YouTube Ustaz Syahrir Long original. Sebab bila subscribe tu, dia dapat certain jumlah total tu, dia akan bagi satu benda lah, dan kita akan manfaat benda-benda tersebut. Kalau dia bagi kewangan, makna kita akan manfaatkan, insya-Allah. Mungkin tuan-tuan tak kenal saya. Kalau kenal saya, yang ni kau ustaz buat tu kan, ambil lah zakat ustaz, tolonglah orang susah. Tapi kita kena amanah. Ini cukup penting ni. Sebab kalau pandai berpidato, pandai bercakap, khianat, saya sengsara kehidupan di akhirat. Jadi insya-Allah, kadar itu esok kita bertemu lagi dalam kuliah live kita dengan tajuk Neraka Allah, ataupun neraka Allah. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd.